Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali di dalam saya punya YouTube channel. Nak tanya korang dah tekan ke belum butang subscribe tu? Kalau korang belum tekan tu, bantulah saya untuk tekan, growkan saya punya TikTok pula. Growkan saya punya YouTube channel ni sebab dekat sinilah satu-satunya platform yang saya gunakan untuk bercakap dengan lebih panjang. Okay. Sebab kalau dekat platform social media yang lain tu susah saya nak bercakap dengan lebih panjang. Kebanyakannya saya cuma boleh buat video-video pendek je. Jadi macam yalah macam kelang kabut untuk cakap dan cramkan di dalam satu video pendek. Kadang-kadang potong steam. Kadang-kadang video tu bercakap-cakap terus kena potong. Macam tu lah, tak biasa. Jadi dekat YouTube ni lah satu-satunya platform yang saya gunakan untuk bercakap dalam bahasa yang lebih panjang. Okay. So, saya taklah kelang kabut untuk terkejar-kejar masa sangat. Okay. Okay guys, jangan lupa bantu saya untuk tekan subscribe tu. Okay. Guys, untuk video kali ni saya nak ulas tentang satu kenyataan. Actually ni bukan isu baru lah. Benda ni dah siarkan pada 31 Mac tahun 2024, iaitu hujung bulan lepas lah. Okay. Jadi tapi benda ni sebenarnya walaupun dia nampak macam bukanlah satu isu yang baru tapi sebenarnya impak dia sangat besar. Okay, impak dia sangat besar dan dia ada kaitan dengan apa yang berlaku sekarang ni, terutamanya daripada konteks rasionalisasi, bukan saja rasionalisasi petrol tetapi juga sistem apungan harga dan juga inflasi ataupun kenaikan harga barang-barang dekat market sekarang ni. Ini dia ada kaitan secara tak langsung. Nanti saya akan explain dekat korang. Okay guys, saya nak petik satu petikan berita ni yang dilakukan dekat Berita Harian ataupun mungkin dekat portal berita lain pun ada lah. Okay, iaitu beras putih tempatan masih hilang dari pasaran. Beras putih tempatan masih tidak kelihatan dalam pasaran walaupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini mengarahkan stok bekalan barang keperluan itu diedarkan ke seluruh negara. Ketua Task Force Pemantauan Kluster Makanan, Majlis Tindakan Kos Sara Hidup, Majlis Tindakan Sara Hidup ataupun Sara Hidup Negara, NAKOL, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal berkata dalam tinjauannya ke 3 pasar di Kota Kemuning hari ini, pihaknya mendapati beras putih hanya beras putih import BPI yang dijual. So, beras putih tempatan ni masih lagi lesap. Okay, dekat market lah. Dan ini berikutan daripada mesyuarat NAKOL pada 20 Mac. Okay, mesyuarat NAKOL 20 Mac. Dan keputusan mesyuarat NAKOL itu memutuskan supaya segera beras-beras tempatan ni diedarkan ke dalam pasaran, akan tetapi dia masih lagi tak nampak. Okay. Alright guys, ini bukanlah video saya yang satu-satunya pasal beras. Actually saya dah cakap banyak kali pasal beras ni. Dan lagi satu saya nak bagi tahu korang lah. Sebenarnya beras ni dia bukanlah satu yang rocket science. Dia bukanlah rocket science, dia bukanlah satu perkara yang sangat-sangat complicated untuk kita faham. Sebenarnya beras ni dia adalah isu yang mudah, isu yang simple aja. Dan dia ada kaitan dengan penyeludupan, dia bukan penyeludupan lah, dia simulasi manipulasi pasaran. Saya rasa lebih sesuai gunakan perkataan itulah, manipulasi pasaran. Pasaran ni sedang dimanipulate disebabkan oleh ketidakseimbangan harga beras putih import dekat pasaran dunia. Yang mana sekarang ni actually harga beras putih import ni dekat pasaran dunia sedang dalam keadaan yang tinggi dan itu sebenarnya tidak reflect the real price of the beras putih import, sebab kenaikan di dalam harga beras putih dekat market ni sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor ban, tindakan India untuk ban lah diorang punya ekspor beras. Itu menyebabkan berlaku imbalance dari segi dia punya supply dan menyebabkan harga beras import itu melambung tinggi. Okay, jadi kalau dulu korang perasan tak, korang boleh cek balik lah, korang tengok balik, korang akan dapati bahawa sebelum berlakunya kenaikan dalam harga beras import ni,
Tak ada masalah. Korang boleh pergi kedai, korang akan jumpa harga beras tempatan RM26. Cuma tak ada siapa nak beli. Okay? Satu masa dulu, kita mudah jumpa beras putih tempatan ni RM26 dekat market, tapi tak ada siapa yang berminat nak beli. Okay? Semua orang beli beras pada harga 32 ke RM33. Pada masa tu beras putih import RM33-32. Beras putih RM26, dia tak ada siapa nak beli. Okay? Dia terlambak dekat market dekat situ. Tapi, kalau korang perasan, beras putih tempatan mula hilang bila India start ban diorang punya import beras. Korang perasan tak benda ni? Perasan tak benda ni? Itulah sebenarnya yang menyebabkan beras tempatan ni hilang dekat pasaran, disebabkan oleh imbalance ataupun berlaku kenaikan harga yang sangat mendadak untuk beras putih import. Kenapa jadi macam ni guys? Sebab apabila jurang harga tu besar, contohnya beras putih tempatan ni dikekalkan pada RM26 melalui mekanisme kawalan harga. Dia ditetapkanlah dekat situ. RM26 tu dia bukanlah di kerajaan bagi subsidi untuk turunkan harga tu kepada RM26. Kerajaan sebenarnya menggunakan mekanisme kawalan harga iaitu harga shilling untuk memastikan beras tu tak pergi naik daripada RM26 lah. Tapi pada masa yang sama, beras import ni diapungkan. Bila beras import diapungkan, dia boleh naik setinggi-tingginya yang bergantung kepada harga pasaran lah. Jadi, bila India start ban diorang punya import beras ni, maka harga beras import melambung tinggi dan dia punya gap tu tinggi. Perbezaan tu jauh. Harga beras tempatan ni RM26, harga beras import dah pergi kepada RM40. So, bila harga beras import pergi kepada RM40 dan harga tu dianggap terlalu mahal, orang start cari balik beras putih tempatan. Tapi dah tak jumpa dah pada masa tu. Because pada harga beras import yang tinggi, player-player ataupun pemain industri, pemain pemasaran ni, dia lebih suka untuk jual beras pada harga yang tinggi. So, there is a possibility bahawa beras-beras tempatan ni telah mungkin dipaketkan semula sebagai beras import. Kalau tak, macam manakah beras tempatan boleh hilang? It's not possible. Kecuali kalaulah dia dipaketkan semula menjadi beras import. Okay. Jadi, sebenarnya kan, kalau kita tengoklah, orang akan beli beras tu pada harga RM30. Sebab tu pada harga beras import satu ketika dulu RM33, orang tak beli beras tempatan. So, RM30 ataupun RM30 lebih ni actually harga yang sesuai bagi beras. It's a good price for beras. Dalam RM30-33. Dalam range macam tu, harga yang okey bagi beras pada saya lah. Sebab pada masa beras import, ketiga harga macam tu, orang beli beras import. Orang tak beli beras tempatan. Sebab itulah, saya sokong apabila ditetapkan harga beras madani, dicadangkanlah untuk menetapkan harga beras madani pada RM30. Pada saya, that is a good price. Walaupun dari segi, kalau kita tengok dari segi perbandingan harga, RM26 ke RM30, nampaknya macam berlaku kenaikan harga beras sebanyak RM4. Pada saya, RM30 is reasonable untuk beras. Dan kalau korang tengok dekat negara-negara jiran kita pun yang mengeluarkan beras, contohnya Thailand, dia tak keluarkan beras semurah itu. Okay? So, harga beras pada RM30 itu adalah reasonable. Akan tetapi, for some reasons, yang mana sebelum ini kita dengar bahawa mungkin beras madani ni akan diputuskan dalam mesyuarat NECOL pada 20 hari bulan Mac yang lalu, itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Sebaliknya, dasarnya adalah kekalkan harga beras beras tempatan pada RM26. Dan kalau tanya saya lah, selagi harga beras import memang mahal, dia nearly reach RM40, adalah satu perkara yang sangat susah untuk kita tengok kemunculan beras tempatan pada harga RM26.
Sangat susah. Sangat susah. This is the economic reality. Satu-satunya cara untuk nampak beras tempatan dekat market ni adalah dengan apungkan harga dia. So harga dia mungkin akan pergi kepada 30 lebih sikit. Dengan itu muncullah beras tempatan dekat market. Selagi gap dia ni terlalu besar dan selagi sistem kawalan harga ini dikekalkan, memang susah untuk kita nampak kemunculan beras tempatan dekat pasaran. Katakanlah dia muncul, dia akan muncul sekejap je. Lepas tu dia akan hilang balik. Trust me. Because at the price of RM26, tak ada sebab orang nak jual pada harga itu kalau dia boleh jual pada harga hampir RM40. So, ada kemungkinan yang besar bahawa beras-beras tempatan ni dihilangkan, dilenyapkan sebab dipaketkan semula sebagai beras import. Kalau tak, macam manakah beras ini boleh hilang? Adakah sebab dia diseludup? I don't think so. I think cara yang lebih senang adalah tukarkan packaging dia kepada beras import. Okay. So, kita buatlah macam mana sekalipun. Kalau kita tak adjust balik harga beras pada RM26 ni, kita susah nak tengok beras tempatan muncul balik. Dan lagi satu guys, kita ada satu harga belian padi, harga lantai ataupun floor price kita tetapkan. I think pada 1,300 if I'm not mistaken. Harga belian lantai padi ni sebenarnya, kalau tanya saya lah, is no longer relevant lah. Okay? Kalau kita nak meningkatkan penawaran padi dekat negara kita, kita kena naikkan harga belian padi ni di atas 1,300. Dan pada masa sekarang ni, kita tak boleh naikkan harga belian padi tu ke atas because kita kawal harga beras ni pada RM26. Hanya kalau kita naikkan harga beras tempatan ni di atas RM26, baru kita boleh naikkan harga belian padi. So the logic is that, guys. Dan kalau kita tidak adjust harga belian padi ni, petani-petani akan beranggapan, kenapa aku nak tanam padi? So, dia tidak memberikan insentif kepada petani untuk menanam padi. Tak ada siapa nak buat satu kerja tu kalau dia tak untung. So, untuk create satu business environment yang lebih friendly lah guys. Kita memang sebenarnya daripada economic reality, kita tak boleh nak kekalkan beras ni pada RM26. Of course, dia akan ada tentangan dari segi politik. Tapi kalau kita tak ada kesungguhan untuk melakukan perubahan ni, kita akan langsung terus membeli beras pada hampir RM40. So, cuba korang fikir, kalaulah beras tempatan ni wujud dekat pasaran, kita tak perlulah beli beras pada harga RM40. Kita boleh beli beras pada lebih kurang RM30 lebih je. So, RM30 lebih bagus daripada kita beli beras pada harga RM37. Betul tak? So, mana lagi satu bagus? Lebih baik daripada aku cari beras RM26 aku tak jumpa. Sebab saya pergi kat tempat saya memang sekarang ni dah susah nak jumpa beras RM26. Saya pergi ke Maidin memang tak jumpa. Saya pergi ke sana ke sini memang tak jumpa dah beras RM26. Yang ada cuma beras import yang hampir kepada RM40. Bukan dalam RM37, RM38 macam tu lah. Daripada tak ada, daripada beras ni memang tak ada, baik aku beli beras pada harga RM30. At least ada. Itu lebih baik daripada aku beli beras RM37. Nampak tak? So, better pada saya, benda ni tak perlulah nak dilengah-lengahkan lagi oleh pihak kerajaan. Buat aja. Because sekarang ni, kita sekarang ni hampir bergerak ke arah rasionalisasi subsidi. Dan semakin kita bergerak kepada rasionalisasi subsidi ni, kalau korang perasan harga barang-barang makin naik, betul tak? Kenapa dia makin naik guys? Sebab barang-barang yang disubsidi ataupun dikawal oleh kerajaan ni semakin hilang dekat market. Semakin kita bergerak kepada rasionalisasi subsidi, semakin barang-barang keperluan dan juga barang kawalan yang bersubsidi ni semakin hilang dekat market. Sebab mereka ni yang tak bertanggungjawab ni akan ambil keputusan untuk kaut seboleh yang boleh ni sebelum rasionalisasi subsidi bersasar dilaksanakan. Sebab itulah kalau korang pergi kedai, saya tak tahulah, tapi saya pergi kedai,
Saya susah nak cari beras, saya susah nak cari gula pasir yang harga RM2 lebih tu. Yang bertimbun adalah gula pasir premium yang harganya hampir RM5. Okey, dah susah nak jumpa gula yang harga RM2 lebih. So orang terpaksa beli gula pada harga RM5 tu, hampir RM5 I think RM4, RM4.70 kalau tak salah saya, yang gula premium tu. So kalaulah gula dah terpaksa dibeli dengan harga sedemikian rupa, akan ditransfer tak kepada pengguna dia punya cost? Of course. Itu yang menyebabkan harga barang-barang semakin naik even before kita laksanakan subsidi bersasar. Sepatutnya kenaikan di dalam harga barang-barang ni hanya kita akan rasa selepas government implement subsidi bersasar. Tapi kalau korang perasan, sebenarnya kenaikan harga tu sudah dirasa sebelum government buat subsidi bersasar, because banyak barang-barang yang sepatutnya dikawal, yang sepatutnya diturunkan harganya melalui mekanisme subsidi, sudah hilang dekat pasaran yang menyebabkan pengguna terpaksa membeli barang-barang yang lebih mahal. Contohnya dia terpaksa beli beras import, dia terpaksa beli gula premium, semua terpaksa. Sebab apa? Barang-barang yang murah ni tadi sudah hilang. Tak tahulah sama ada diseludup ke, okay? Diseludup ke apa bagai, kita tak tahu, tapi dia hilang. Dan kita kena tahu guys, bahawa barang-barang keperluan dekat negara kita ni adalah jauh lebih murah daripada negara jiran. Sebab itulah dia akan lesap. Dan ingat juga bahawa barang-barang ini adalah barang-barang yang disubsidi oleh kerajaan. Maka berlakulah kebocoran wang kerajaan setiap masa. Kalau kita tengok barang-barang keperluan, korang buka ajalah berita, korang akan nampak betapa banyaknya barang-barang yang bersubsidi telah disonglap ke luar negara oleh penyelundup-penyelundup dan dijual dekat luar negara, because harga gula ataupun barang keperluan dekat negara kita ni lebih murah daripada negara diorang. Jadi penyelundup-penyelundup ni makin ligat. Of course kita boleh cakap, naikkanlah penguatkuasaan. Of course kita boleh cakap macam itu. Tapi penyelundup-penyelundup ni pun dia pandai juga. Makin pihak berkuasa tingkatkan, makin dia akan ada cara-cara lain untuk lari daripada penguatkuasaan tu. Dia pun pandai juga, dia pun boleh buat inovasi juga kan. So kerajaan ketatkan macam mana pun dia tetap akan cari jalan. Okay? So penguatkuasaan ni of course lah, tapi dia ada limitation guys. Dekat mana, dekat sempadan-sempadan kita letakkan every inch of the borders dekat negara kita ni kerajaan nak letak penguatkuasa kan, tak mungkin. Jadi penyelundup ni dia akan tengoklah mana-mana jalan-jalan yang lompong untuk dia seludup barang-barang ni keluar negara. Okay. So itu akan terus berlaku, dan itu akan tetap berlaku selagi harga barang-barang dekat negara kita ni tidak diapungkan kepada harga pasaran. Maka makin banyaklah kelompongan ini akan berlaku. Okay. So back to the issue beras ni, saya melihat bahawa selagi harga tu dikekalkan pada RM26 harga beras tempatan, dan pada masa yang sama beras import masih mahal, susah untuk kita nampak beras tempatan ni dekat pasaran. Jangan harap lah. Unless kalau India dah hentikan dia orang punya ban ekspor beras dan berlaku lambakan beras dekat pasaran global, harga beras import turun, baru kita akan start nampak balik RM26 tu. Untuk yang sekarang ni memang susah kita nak nampak, because harga beras import ataupun market price untuk harga beras ni sedang dalam keadaan yang tinggi. Okay, so I think the government has to act fast, dan setakat ni kita nampaklah bahawa apa yang mereka cuba buat untuk menstabilkan balik bekalan beras ni tidak berkesan. The only way for me is to float the price of local white rice. Okay, itu saja jalan yang ada sekali yang saya nampak. Okay. So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton, dan jangan lupa tekan butang subscribe tu guys. Tekan juga butang like. Terima kasih, selamat berpuasa kepada korang. Dan juga tak lama lagi kita akan menyambut
Hari Raya Puasa Dah boleh dah saya ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada subscriber saya lah. Okay. So jangan lupa guys, tekan butang like, tekan butang subscribe tu. Terima kasih. Assalamualaikum.